Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada semua murid-murid ustaz yang dirindui dan disayangi. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita akan bersama-sama dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. InsyaAllah masih lagi pada tajuk yang sama. Pada minggu lepas, kamu telah pun belajar mengenai reka bentuk. Kamu telah pun belajar tentang makna reka bentuk. Kamu juga telah membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar mengenai menghuraikan apresiasi reka bentuk dan memperihalkan elemen-elemen dalam reka bentuk. Okey. Menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran. Kita akan huraikan, kita akan tengok contoh-contoh rekaan yang telah dibina ataupun dicipta oleh individu-individu yang hebat-hebat. Dan 2.1.5 kita akan lihat penggunaan elemen dalam reka bentuk. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, kita ada garisan, kita ada rupa, kita ada bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan nilai. Kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis elemen dalam reka bentuk. Okey, kita akan tengok contoh satu persatu di dalam buku teks kita nanti. Okey, sebelum itu ustaz nak kamu ambil buku teks dan buka buku teks tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua, apresiasi reka bentuk. Okey, kita nak tengok apa makna apresiasi reka bentuk. Nak sebut pun susah kan? Berbelit lidah ustaz nak sebut. Okey, kita tengok apa makna apresiasi reka bentuk. Okey. Apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Okey, baik. Kita perlu menghargai setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Maknanya apresiasi ini bermaksud penghargaan, iaitu kita menghargai usaha-usaha individu yang mencipta sesuatu reka bentuk, sesuatu barang. Okey, kalau kamu lihat di dalam gambar ni, okey, apa benda ni? Ini botol air. Ada 3 jenis botol air. 1, 2, 3. Okey. Nampak ya? Kita baca dialog dalam buku teks ni. Okey, saya minum. Okey, tengok gambar ni. Kita tengok gambar yang pertama. Okey, ini saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Okey, tengok dia punya botol. Ini botol ni. Dia kata lebih besar. Okey. Seorang lagi pun cakap, saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Okey, tengok penutup botol ni. Okey. Ada beza tak antara dua ni? Yang satu mulut dia besar, yang kedua tak perlu buka penutup botol, hanya sedut. Okey, dia dah ada fungsi macam straw kan? Okey, kita baca pula yang ni. Semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Okey, baik. Kita tengok di sini. Okey, kita tengok yang ni. Okey, kita tengok ni. Yang warna hitam. Okey, botol air warna hitam mudah dibawa. Kenapa mudah dibawa? Yang ni. Okey, kenapa mudah dibawa? Sebab satunya dia ada tangkai ataupun tali kan? Okey, kita panggil tali. Mudah dibawa, mudah diletakkan di bahu ataupun pegang dengan tangan. Okey, yang kedua, kenapa mudah digunakan? Okey, yang ni. Kerana
dia ada straw. Okey, botol air ni dah pun datang dengan fungsi straw. Okey, ni straw ni. Tak perlulah kita nak buka botol, hanya buka straw dan terus minum ataupun sedut. Okey, yang ketiga, mudah ditutup. Okey, yang ni mudah ditutup. Okey, mudah ditutup sebab dia ada penutup botol di sini. Okey, faham ya? Okey, ini contoh produk yang dihasilkan. Botol air tapi pelbagai jenis reka bentuk. Ada yang ada tali, ada yang dah ada straw dan ada yang ada penutup yang mudah dibuka dan ditutup. Ini satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ada di sekeliling kita. Agak-agak kamu apa contoh yang lain? Okey, masing-masing fikir Nanti datang sekolah minggu depan, Ustaz akan tanya apa contoh produk ataupun apa contoh lain selain daripada botol air. Okey, faham ya? Okey, baik. Kita ke slide yang seterusnya. Kita masuk kepada elemen dalam reka bentuk. Okey, kita masuk kepada elemen dalam reka bentuk. Okey, tadi kita dah pun belajar ataupun kita dah pun tengok di awal-awal tadi kita ada 8 jenis elemen yang perlu kita pelajari bagi tajuk ini. Okey, kita baca dulu. Apa makna elemen dalam reka bentuk? Okey. Idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Oh, maknanya nak hasilkan satu produk ni kita mesti gabungkan beberapa elemen. Tak boleh hanya satu elemen, kita mesti gabungkan. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti yang berikut. Okey, baik. Kita tengok elemen yang pertama. Sekejap Elemen yang pertama adalah garisan. Baik. Terdapat pelbagai jenis garisan. Setiap jenis garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, kamu boleh tengok gambar bangunan ni. Okey, satunya kalau tak silap Ustaz, ini menara. Okey, ini yang besar ni. Ini menara Bank Negara atau Maybank kan. Okey, tengok dia punya garisan. Garisan dia menegak. Garisan menegak. Okey. Manakala gambar yang kedua ialah gambar yang kedua ialah menara telekom. Cuba tengok dia punya garisan. Garisan ni macam ni kan. Okey, melintang. Okey. Satu, garisan. Terdapat pelbagai jenis garisan. Ini baru 2 jenis garisan kamu belajar. Ada lagi pelbagai jenis garisan yang akan kamu pelajari nanti. Okey, elemen yang kedua. Apa elemen yang kedua? Okey, elemen yang kedua ialah rupa. Okey, rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luas sebagai sempadan. Okey, rupa. Tengok rupa di bawah. Okey, ada beza tak antara kedua-dua rupa ni? Satu rupa macam ni, satu rupa 3 segi. Lain kan? Rupa pun dah berbeza. Okey, satu kalau yang ni rupa organik. Yang satu lagi yang ni, yang bentuk 3 segi ni, rupa geometri. Tengok rupa pun berbeza. Faham ya? Baru elemen yang kedua. Elemen yang ketiga apa benda? Elemen yang ketiga ialah bentuk. Okey. Cuba tengok bentuk yang pertama, teko ataupun dia panggil apa ni? Jug kan? Jug air kan? Teko air dan jug air. Kedua-duanya berfungsi untuk mengisi air ataupun tempat meletakkan air. Okey, kita baca bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Okey, maknanya dalamnya ada ruang. Kita tengok yang bulat ni. Okey, yang bulat ni dalamnya ada ruang yang boleh isi padu. Yang ni pun sama juga. Okey. Jika bentuk jika bentuk berubah, ruang, isi padu dan permukaan juga akan berubah. Okey. Bentuk berbeza kan? Okey, faham? Kita masuk yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga texture ataupun tekstur kita panggil. Okey, contoh yang dia bagi ialah
Ni dia bagi ni. Contoh. Tak. Okey. Tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh seperti kasar. Okey, tekstur ni ada kasar, ada licin, ada kesat, ada halus, ada lembut dan berkilat. Okey, banyak kan? Ada kasar. Okey. Kalau kasar contohnya mana? Okey, jalan raya yang ni. Okey. Jalan raya, jalan tar depan rumah kamu kan. Depan kita lalu tiap-tiap hari kan. Jalan ini teksturnya kasar. Okey, contoh licin. Tekstur yang kedua licin. Okey, licin tengok ni. Yang ni licin. Di mana ni? Permukaan rumah kita. Biasanya dalam rumah kita kan dipasang jubin ataupun dia panggil mozaik. Okey. Di mana tekstur dia licin, tak sama dengan yang ni. Okey, kalau yang ni kasar, yang ini lembut. Okey. Kesat macam mana kesat? Okey, kesat, halus macam mana halus ni? Macam kapas, tekstur dia lembut, ya halus. Halus dan lembut dan berkilat. Okey. Tekstur yang seterusnya, saiz. Okey, mana tekstur yang seterusnya adalah saiz. Okey, saiz kamu boleh tengok contoh yang diberi. Okey, saiz bola. Ada beza tak bola sepak dengan bola tenis? Beza ya. Saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda, iaitu besar atau kecil. Okey, kalau kamu tengok yang ni besar, yang ini kecil. Dua-duanya bola. Tapi satu bola sepak, satu bola tenis. Okey, besar dan kecil saiz. Apa lagi? Tinggi dan rendah. Itu juga saiz. Saiz tinggi dan saiz yang rendah. Apa lagi? Banyak lagi kan kalau saiz kan? Okey, baik. Faham ya? Seterusnya warna. Okey, warna. Kita ada warna. Kita ada ruang. Kita ada nilai. Okey. Kita first yang pertama warna. Kita tengok warna. Warna memberikan kesan pada objek dan orang yang melihatnya. Okey, warna kan. Warna boleh menarik perhatian manusia. Bukan juga manusia tapi haiwan. Warna yang menarik boleh menyebabkan kelihatan menarik. Okey, contoh yang diberi dalam konteks kamu adalah kerusi sofa. Di mana kerusi yang ini warnanya warna-warni. Satu lagi yang ini warnanya biru atau hijau? Biru kan? Okey, agak-agak kamu yang mana lebih menarik? Yang ini ataupun yang ini? Yang mana satu? Kalau ustaz, okey, kalau ustaz suka yang ini sebab warna dia menarik. Okey, sebab warna ni memainkan peranan penting untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, kita baca yang ni. Warna yang panas menimbulkan suasana ceria dan bersemangat. Manakala warna yang sejuk menimbulkan suasana redup, tenang dan damai. Okey, ini dipanggil warna sejuk. Okey, berbeza kan? Ada yang suka warna-warni, ada yang suka satu warna je. Okey, bergantung pada individu masing-masing. Okey, seterusnya kita tengok nilai seterusnya adalah ruang. Okey, ruang. Kita baca apa dia ruang? Ruang ialah tempat lapang dan mampu memberikan keluasan. Okey. Ruang ni ada ruang yang luas dan ruang yang sempit. Okey, rumah kita kan ada, kalau kat rumah kita ruang tamu rumah kita luas ke kecil? Okey, ini contoh ruang tamu. Okey. Ini contoh ruang tamu juga. Okey. Yang ini ruang yang kecil menampakkan suasana yang sempit. Ini ruang tamu yang sempit, kecil. Ruang tamu dia kecil je. Bila kecil, kita nampak macam sempit kan? Okey, kalau yang ni ruang yang besar dapat memberikan
lesaan. Mana pilihan kamu? Kamu suka tempat yang sempit ke tempat yang luas? Kalau Ustaz suka tempat yang luas. Sebab bila tempat tu luas, mata boleh memandang dengan jarak yang luas, yang besar. Kita pun selesa. Nak bernafas pun lebih selesa berbanding kita berada di tempat yang kecil. Okey, baik. Kelas kamu selesa ke tidak? Okey, boleh Dan yang terakhir kita tengok apa dia? Nilai. Okey. Nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu ruang warna. Okey, nilai daripada gelap kepada cerah. Okey, nilai ni maknanya bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap. Okey, kamu tengok dalam gambar ni. Satunya gambar, okey, kalau yang ni gambar gelap. Biasanya waktu gelap atau waktu senja ni waktu mana? Waktu petang, waktu di mana matahari hendak melabuhkan tirainya. Okey, kalau yang ni waktu terang biasanya waktu mana? Waktu cerah. Okey, itu maknanya nilai. Nilai cerah, kita ada nilai terang, nilai yang gelap. Boleh faham ya? Okey, kalau boleh faham, alhamdulillah. Ingat, kita belajar hari ni, kita belajar tentang absiasi dan elemen-elemen dalam reka bentuk. Ingat, elemen dalam reka bentuk ada 8. Baca balik, kemudian fahamkan. Okey. Seterusnya, sebagai pengukuhan, aktiviti pengukuhan, Ustaz nak kamu buat pertebuih. Okey, pertebuih macam dalam gambar ni. Tulis di tengah-tengahnya yang warna biru ni elemen-elemen dalam reka bentuk. Kemudian dalam setiap satunya kamu isi nilai yang pertama apa, nilai yang kedua apa, nilai yang ketiga, nilai yang keempat, nilai yang kelima, nilai yang keenam, nilai yang ketujuh, nilai ke-8. Boleh ya? Okey, yang tengah-tengah ni kamu tulis tajuk. Faham? Okey. Kalau boleh faham, alhamdulillah. Setakat ini saja video Ustaz kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa secara bersemuka jika dipanjangkan usia dan umur. Okey, kalau ada apa-apa masalah, boleh terus WhatsApp personal Ustaz ataupun WhatsApp melalui grup yang telah pun kita tubuhkan sebelum ini. Okey, akhir kalam. Semoga semuanya sihat-sihat dan dijauhkan daripada COVID. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.